Islam. Kedudukan masjid dalam Islam dan tajuk ucinya menghidupkan masjid dan surau dengan majlis-majlis ilmu. Selain daripada menjadi tempat ibadat, masjid dan surau juga menjadi tempat pencarian ilmu yang membawa rahmat kepada umat Islam. Jadi kita tahu masjid ini tempat ibadat, terutama ibadat ibadat salat lah. 5 waktu kita di masjid, masjid dan surau dan apabila musalla itu tempat ibadat, mana ibadat khusus yang utama iaitulah salat, salat 5 waktu. Juga menjadi tempat pancaran ilmu yang membawa rahmat kepada umat Islam. Malah selain daripada itu, masjid, surau dan musalla ini menjadi tempat untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Di mana kita tahu di mana-mana masjid pun kebanyakanlah ada pengajaran-pengajaran, ada kuliah, ada tazkirah. Boleh kata setiap masjid paling kurang pun ada kuliah maghrib. Kalau setengah masjid tu setiap kuliah, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya, semua ada. Kan setengah masjid punya aktiviti dia cukup banyak. Jadi itulah untuk program ilmu yang untuk mendapat bagi ilmu. Sebab di samping kita mau ibadat, untuk ilmu juga satu ibadat. Bahkan ibadat ni jadi sebab untuk ilmu talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Untuk ilmu itu wajib ke atas setiap orang muslim, sama lelaki ataupun perempuan. Kalau buat ibadat tanpa ilmu, amalan tidak diterima. Jadi sebab itulah ada pengajian di mana-mana di masjid, insya-Allah. Akan ini berjalan terus semenjak zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Benda ni dari zaman Nabi lagi berjalan lancar. Bahkan muslim masjid di zaman Rasulullah lagi hebat. Bukan setakat salat saja, bukan setakat pengajian dan segala program apapun, pemerintahan pun di masjid. Satu tempat yang hebat. Kita di sini tak pusat masjid ni hanya untuk kebanyakan tempat salat dan pengajian saja. Tapi zaman Rasulullah mana masa satu tempat khas, klinik semua ada tu. Orang kata pengurusan tentang politik, siasat, semua program di masjid. Itu hebat lah. Baik, dalam hadis yang berikut diterangkan kelebihan penduduk sebuah kampung yang menghidupkan masjid dan suraunya dengan majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamnya. Ini kita masuk hadis yang 180. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum idza haffathumul malaikah wa nazalat alaihim as-sakinah wa asyatuhumur rahmah wa dzakarullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim dan lain-lain. Tengok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak berhimpun satu kaum dalam sebuah rumah, yakni masjid atau surau. Mana tidak ada peringkat, tidak berhimpun satu kaum di sebuah rumah, mana rumah ni mana masjid lah, terserah. Dari rumah-rumah Allah, Baitullah. Mana disebut kata Baitullah tu rumah Allah, masjid lah. Sedang mereka membaca Quran. Ada orang berkumpul tu di masjid ni, sedang mereka membaca kitab Allah, baca Al-Quran. Serta mereka mempelajari kandungan isinya. Kandungan isinya isi Al-Quran. Tengok nombor 1 situ. Yakni untuk mengetahui maknanya dan tafsirnya serta memahami hukum-hukumnya secara mendalam. Jadi di masjid ni
Mana dia mengaji, dia belajar kitab, belajar kita apa, membaca kitab Allah, bukan cakap baca, dia apa segala makna, tahu tafsir dia dan memahami hukum-hukum secara dalam. Demikian juga halnya hadis-hadis Nabi SAW, juga bacaan untuk hadis-hadis Nabi. Kedua-duanya Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lain. Ini Al-Quran merupakan matan dan hadis bukan syarahnya. Ini nak beritahu dua pelajaran tu, dua sumber Al-Quran dan hadis. Mana di masjid kalau boleh bagi ada alat tafsir Al-Quran. Sebenarnya stok di mana masjid, penulisan masjid ni pernah beli atau ataupun orang kata pustakaan kutub khanah lah, ada segala tafsir ada. Jadi orang boleh main tengok, orang main duduk, orang boleh tengok tafsir sama ada Al-Quran ke hadis, syarah. Jadi boleh baca tengok lah. Bukan hanya semata-mata Al-Quran saja kan. Kadang-kadang tak Al-Quran banyak, Quran tu tak ada makna apa. Bolehlah baca saja lah kan, tak memahami. Kalau ada tafsir-tafsir tu, beli, letak, dibuat rak-rak yang mudah orang jemaah nak ambil baca. Jadi dapatlah ilmu. Kalau kita cakap beli baca Quran, tak faham, tak apalah dapat pahala baca Quran ni. Tapi kalau boleh, sambil-sambil tu orang kata boleh tengok, boleh makna tafsir ada kan. Sekarang ni tafsir besar-besar pun diterjemah dalam bahasa Melayu. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran, banyak macam jenis tafsir lah dialih dalam bahasa kita. Jadi boleh faham. Begitu dengan hadis, banyak hadis yang ada tafsir hadis lah, bisyarah hadis tu. Untuk menguraikan karena akan inilah alim ulama rahimahullah menyusun kitab-kitab agama dalam berbagai bidang. Mereka ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ini semua ilmu kitab-kitab lah. Ilmu fiqh, hukum syara', ilmu tasawuf, ini akhlak dan lain-lain lagi, termasuk ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab merupakan alat terpenting untuk mencapai ilmu pengetahuan Islam secara mendalam. Jadi kalau boleh itulah. Di masjid ni dia ada. Kalau pengajian pun ada juga, pengajian bahasa Arab. Mana setengah masjid tu dia ada semua bidang ada. Dia tak semata-mata kata ilmu fiqh, ilmu tauhid saja. Sekarang ni kebanyakan ilmu fiqh. Kadang-kadang ilmu tauhid tu kurang. Ilmu berkenaan sifat 20, sifat Allah SWT kurang. Nanti masjid-masjid pengajian kebanyakan pengajian hadis, tafsir, betul fiqh kan, secara umum begitu ya. Kalau boleh pengajian tauhid, ilmu tauhid, ilmu tasawuf lebih mendalam lah kata. Jadi dikatakan dalam hadis tadi, seketar mereka belajar kandungan isinya, melainkan mereka dilindungi oleh malaikat pembawa rahmat. Jadi orang yang duduk dalam masjid ni, mereka baca kitab Allah, baca hadis, baca apa semua pun tak kira lah pengajian apa pun, duduk dalam masjid ni, mereka ni orang yang duduk tu dalam masjid dilindungi oleh malaikat pembawa rahmat. Jadi kita duduk dalam masjid ni, malaikat berturun ni, malaikat pada bersama ni, malaikat rahmat, dan turun kepada mereka semangat tenang, tentera, serta mereka diberi oleh limpah rahmat. Nanti kita ada limpah rahmat ni, mereka ada, dan juga mereka dipuji oleh Allah Ta'ala dalam kalangan mereka yang ada di sisinya. Ada dipuji oleh Allah, malaikat pada kita, Allah Ta'ala puji pula. Itulah kalau kita duduk sentiasa dalam pengajian dalam majlis ilmu ni, Allahu Akbar, barakah dengan malaikat duduk bersama kita, tak nampak lah. Kita tak nampak kan, malaikat nampak kita kan, kita tak nampak. Kalau nampak orang kat main kan, sudah. Kan malaikat nampak kan, nampak syaitan lagi main lagi takut kan. Ni pasal tak nampak lah. Iman ni uji macam tu lah. Kalau benda nampak tak ada uji barang kan. Benda nampak, buat pahala nampak, apa buat Ni benda tak nampak.
besar, kita buat, insya-Allah. Kita tahu kita buat baik dapat pahala, kan? Jadi kalau Allah Taala bagi, rugilah kita buat jelah. Kita mengharaplah Allah bagi. Itu hak Allah, penentuan Allah. Allah ini Maha Pemurah, Maha Rahmat, Rahim, kasih sayang, kan? Baik. Di antara tujuan Islam yang utama ialah mengembangkan ilmu tahan dan jalan membasmi buta huruf dan buta agama. Ini tujuan kita, tujuan Islam ini untuk mengembangkan pengetahuan. Adakan majlis-majlis pengajian apa-apa ni, tujuan apa? Nak basmi buta huruf dan buta agama. Hari ini orang banyak buta agama. Orang pandai kadang-kadang dia pandai lebih. Hanya tak tahu apa pun kan. Kita ni kalau tak mengaji bab agama ni, dia tak pandai lah. Kalau boleh, kalau ilmu lain pandai pun, kan, kalau ilmu agama tak reti, tak tahu sikit banyak lah. Kadang-kadang hak asas pun, yang penting hak asas, fardu ain. Lepas tu semua kita tahu lah, fardu ain itu wajib kan semua. Semua tu kita tahu, kadang-kadang ain, fardu ain pun tak boleh. Itu susah lah. Kalau ada ilmu lain hebat, itu tak idea kan. Jadi masih buta lah kata. Itu. Ini dapat dipaham dengan ayat-ayat Al-Quran yang mula diturunkan oleh Allah SWT menyuruh membaca Iqra dan menulis. Kita dah faham dah ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi kita Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab Iqra, baca. Mana-mana suruh banyak kita baca. Dengan baca kita dapat ilmu, kan? Selain kita menuntut ilmu, dan kita pandai dah, boleh baca sambil kita fikir, lagi dengar. Lepas tu kita baca sama. Kita ada buku, kita ada kitab, mana kita boleh baca. Dengan baca dapat ilmu. Kalau kita tak faham, kita boleh tanya, kita baca. Tu. Dan dapat dipaham dengan lebih jelas lagi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan menuntut ilmu adalah wajib atas tiap orang Islam, laki dan perempuan. Dalilah kita bicara tadi. Mana menuntut ilmu wajib ke atas tiap diri kita, laki dan perempuan. Mana bukan laki saja, sekali dengan perempuan apa semua. Ilmu itu pada ilmu itu pula ada yang fardu ain dan ada pula fardu kifayah. Ini ilmu ni yang kita banyak kita tahu dah, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain ni makna wajib ke atas tiap-tiap kita ni. Ain diri kita. Tak lepas. Macam belajar bab solat, bab taharah. Segala bab yang untuk amal ibadat kita ni wajib kita kena tahu. Ilmu akidah, tauhid, sifat 20 tu, wujud tidak apa semua kena tahu. Ilmu tasawuf, akhlak, sifat apa kita ikhlas apa semua tu, riya semua apa semua tu, kita kena tahu lah. Baru dia kemat dalam ibadat kita kepada Allah SWT. Kita buat ibadat, kita kenal Allah. Kita tahu sifat Allah, kita kenal Allah, kita buat ibadat, dia tak goyang lah. Itu. Dan ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah ni banyak sekarang ni, kita banyak fokus pada fardu kifayah. Fardu ain kurang kan. Dia boleh kat fardu ni sikit dah senang. Kadang-kadang fardu ain sikit pun tak, bila tak boleh tak tahu dia buat. Fardu kifayah ni macam-macam. Kalau kita contoh kita pergi belajar ilmu di sekolah pun banyak kan fardu kifayah. Belajar ilmu matematik, belajar ilmu sains, ilmu apa geografi, apa semua tu fardu kifayah. Jadi fardu ain tu sikit dah belajar. Jadi kita kena fokus fardu ain dulu, bagi orang kata bagi mahirlah ilmu ain, ilmu fardu ain ni. Bab sembahyang, mana kena orang kata kena tahu sungguh bab sembahyang tu. Boleh ulang betul bab sembahyang tu. Bab taharah apa semua, kan, syarat sah
sebab benda tu kita nak buat. Apa yang kita nak kena buat, yang wajib pada kita kena buat, mana kita buat tu pasti kita buat tu kena. Mengikut apa yang kita dah belajar. Sebab wajib kan belajar tu. Tu. Bagi orang yang dalam peringkat permulaan, maka yang wajib pelajari dalam mengenal sungguh ialah ilmu agama bahagian permulaan yang dapat menjaga akidah kepercayaan supaya tetap di atas dasar tauhid, dan dapat juga amal ibadat supaya tetap berdasarkan hukum syarak. Itu. Akidah kita dengan ilmu tauhid, ibadat kita dengan hukum syarak. Kita belajar bab solat apa semua tu, kita dapat membetulkan ibadat kita. Setelah menambah lagi, meningkat lagi, barulah dipelajari ilmu yang lain, termasuklah dalam bagian ilmu upaya. Dan kita dah faham dah semua. Jadi kebanyakan kita ni dah belajar dah ilmu semua ilmu ini dari sekolah hari kan, dari sekolah rendah dulu. Kita dah diajar. Sekarang ni orang kata di kelas-kelas tadika, pasti kelas-kelas budak-budak kecil tu banyakkan dia ajar dah. Lepas tu naik sekolah rendah pun orang kata ada ya. Tapi kalau budak-budak ni dia belajar kan jadi faham pun belajar saja kan. Belajar kata ayat ni belajar. Contoh macam adalah si dia belajar di kelas apa kan. Kata kita tanya bagi tahu tiada hari ke budak-budak tu rukun Islam. Rukun Islam ni berapa perkara? 5 perkara. Allah Ta'ala mengucap, sembahyang, puasa, haji, kan, zakat. Hari-hari kita bila bertanya orang, so dah satu kelas itu 2 orang yang boleh jawab. Kelas 40 orang ada. Hari-hari dia belajar tu. Tapi kita tanya, dia suruh jawab 2 orang yang boleh jawab. Tuhan mudah, kita beritahu rukun Islam, rukun iman. Kalau rukun sembahyang kan dia dah hafal tu. Budak-budak ngaji dia kan beritahu sangat. Kan kalau dia hafal tu dia faham, dia hafal kan. Tak kisah dia hafal kan. Jadi dia tahu kan. Kan. Dah lepas tu kena ngaji lagi. Ulang lagi baru boleh nampak kan. Ya, ilmu ni dia payah lekat. Dia tak payah lekat. Dia bukan senang ilmu ni kan. Dia ilmu tu ilmu baru mengenal betul kan. Banyak lagi ilmu lain. Baik, dalam hadisnya yang telah lalu, Rasulullah SAW menerangkan kebaikan dan limpahan rahmat yang akan dibagi oleh orang Islam yang memakmurkan masjid dan surau dengan majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamiah. Rasulullah terang kebaikanlah apa yang rahmat, apa yang kita dapat dengan kita mengimarahkan masjid. Mana besarlah nak imarahkan masjid ni. Satu orang kata aktiviti program yang buat tu, satu yang baiklah mengimarahkan masjid. Masjid pusat kegiatan untuk orang Islam. Jadi kita imarahkan dia, cukup besar pahala dia. Dan surau dengan majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamiah, supaya tidak alai majlis-majlis di surau dibiarkan terbengkalai dari sunyi sepi dari mendapat kebaikan yang dijanjikan itu demi kesempatan dan kerjaan mereka di dunia dan di akhirat. Itulah mungkin tak ada juga masjid-masjid yang tak ada aktiviti. Dia ada aktiviti sembahyang ya. Sembahyang jemaah ya. Aktiviti lain tak ada. Kan? Kena mana-mana tak ada tu kena cuba lah. Buat kurang-kurang paling kurang pun seminggu ada satu majlis. Tidak ilmu tiap minggu. Ni kalau sampai tak ada apa langsung, insya-Allah kan. Baik. Beriktikaf di masjid. Tadi dia beriktikaf di masjid. Di antara amal-amal baik untuk memakmurkan masjid ialah beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid artinya duduk di masjid dalam satu masa tertentu untuk mengerjakan amal bakti. Jadi ini iktikaf. Bila kita duduk di masjid, kita niat iktikaf. Mana dapat pahala. Kita duduk
duduk di masjid, duduk dalam masjid ni. Masa dia tak tentu, tak duduk lama-lama, dapat pahala lama. Duduk sat pun dapat pahala sat kan. Jadi jangan lepas pula bila kita main duduk mengaji ni, kita duduk dalam bacaan sambil itu kita niat iktikaf. Dua dapat iktikaf, duduk masjid pun dapat, ilmu pun dapat. Kita kalau kita lena pun kita dapat pahala kan. Duduk dalam masjid, masyarakat Muhammad pula berada, dia turun kan. Kita pun duduk, kita main duduk dengar pula. Pahala kita tetap dapat dari mereka. Itu untuk bukan kena apa, rehat dulu kan. Kita buat ibadat bukan teruk pun, duduk kan. Ngaji ni tak teruk kan, tapi orang tak faham. Tahu media dengar kan. Dulu tapi dengar dah lena-lena. Kau kacau kan. Tak ada apa nak kacau, kita tak dengar kan. Lena lah. Jadi dapat pahala dapat. Kalau kita ada di rumah, time-time ni kan ada dengar kan. Sibuk macam-macam. Main dalam masjid. Nak sat je boleh dengar. Nak dengar kuliah ni dia sat je. Dia tak sat je. Kan. Tapi lama-lama kita latih tu takkan kita tak dengar sedia kan. Main masjid kan tak dengar. Tak apa lah, lebih baik daripada di rumah tu. Baik, masa tersebut adalah diisi dengan mengerjakan sembahyang sunat. Kita bila main masjid ni, kalau selain daripada kalau ada kuliah, kita dengar kuliah lah. Selain daripada tu kita hendaklah kerjakan sunat. Itu boleh baca Quran, berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, beristighfar, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa dan lain lagi dari amal-amal bakti yang mendampingkan diri sebagai orang makhluk kepada Allah SWT yang menciptakannya dan menciptakan seluruh alam. Jadi boleh buat di masjid ni. Kita sekat nak baca Quran, kita berzikir. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada macam apa. Nak baca Quran pun sekat buka kan. Apa nak sembahyang tak dapat nak sembahyang. Jadi duduk sambil tu zikir la ilaha illallah berapa kali, berapa kali. Kalau tak ada kuliah antara maghrib dengan isyak berapa 1000 kali kan, 2000 kan. Kita fikir lah zikir dia bagi banyak-banyak. Kita baca selain daripada baca qul Allah berapa sehari 100 kali kan. Zikir kita hadiah kepada bapa kita. Kan selain kita baca ni, kita mana baca-baca kita hadiah kepada ibu bapa kita yang telah meninggal. Kan? Tu mereka di sana memang berharap pahala daripada kita. Jadi kita baca niatkan hadiah kepada ayah kita, ibu kita. InsyaAllah sampai. Jangan apa kalau kita mana kita baca kita hadiah kepada kita baca dapat ke ayah yang kita tegak pun dapat. Jangan kita kosongkanlah. Bukan setakat di masjid je lah, di mana-mana kita berada. Kita zikir apa sebenarnya di mana-mana saja boleh. Duduk atas kenderaan, atas motor, atas kereta, boleh kita nak berzikir. Kan zikir kuat kan, pelan-pelan tak apa. Itu baik. Amalan berzikir ini telah disyariatkan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, yang lalu. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, wa'ahidana ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin wal-ruk'is sujud. Surah Al-Baqarah ayat 125. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, Ka'bah dan Masjidil Haram dari segala perkara dilarang untuk orang yang bertawaf. Ini mana Allah Taala perintah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kan, untuk bersihkan rumah Masjidil Haram lah, iaitu Ka'bah di sana, di Masjidil Haram, supaya dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang untuk apa? Untuk tawaf. Di sana orang tawaf lah. Betul. Selain itu orang beriktikaf. Jadi di sana
sana bertawaf, iktikaf, dan juga orang yang rokok dan sujud, sembahyang. Jadi kalau kita berada di Masjid Haram, kita boleh lebih banyak tawaf. Sebab apa? Tawaf kita nak balik Malaysia tak tawaf haram. Kan? Tak boleh dah nak tawaf di sini. Kalau di sana itulah tawaf sunat kalau kita buat. Kan? Habis tawaf 7 kali. Sembahyang sunat tawaf. Lepas tu lagi niat berat tawaf. Semua pusing berat 7 kali. Sambil tawaf kita boleh berzikir. Sambil kita tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la ilaha. Tak kira apa saja kita nak baca. Kalau kita nak tengok buku tu ada kan, di link kamu apa bacaan, kita tak masalah. Kalau kita tak mau tengok baca apa, la ilaha illallah sekali habis 7 dah berapa ribu kali dah kita zikir tu. Lagi buat pula. Jadi pahala banyak. Kalau tawaf dah dapat pahala, berzikir pula dapat pahala lagi. Pula keliling tu semua tempat batu doa. Keliling tu semua tempat yang mustajab. Kita tak pergi lalu ke Multazam, kan? Lalu ke Masjid Ismail. Semua tempat-tempat yang sangat mustajab doa, kan? Lalu hukum berdirikan masjid ialah sunat muakkad. Itulah kita tahu dah. Sunat muakkad ni sangat dituntut kita dalam masjid ni niat iktikaf. Bukan sunat saja, sunat muakkad. Mana yang sangat dituntut. Rugi lagi kita tak niat. Apa pahala free dia. Tak ada apa free dia dapat. Pada tiap-tiap waktu. Dan lebih afdal lagi pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan untuk menunggu malam Lailatul Qadar. Itu. Ini lagi dah malam 10 terakhir Ramadan. Jadi malam tu nak dapat Lailatul Qadar tu. Jadi Nabi dah tinggal dalam rumah. Keluar semua anak-anak semua tu untuk pergi kata duduk di masjid lah, iktikaf di masjid sampai besok kan, sampai subuh sampai kita boleh buat lah. Kalau boleh buat boleh tengah main semua masjid. Ada kan masjid bulan Ramadan, ada masjid-masjid yang buka sampai begitu lah, sampai kita akhir Ramadan tu buka tu. Macam masjid negeri. Kalau masjid-masjid mana lagi yang dah buat, dia orang kita dari tarawih tu terus sampai ke subuh. Kita orang makan pergi tengok. Kalau boleh Nabi suruh keluar semua pergi. Jadi anak bukan kita saja lagi suami pergi kan, isteri juga. Kalau boleh bawa isteri, bawa semua pergi ketika buat ibadat. Sebab nak dapat insya-Allah nak dapat apa Lailatul Qadar. Sebab kita kena cari lah, kena ambil ibadat. 10 hari bukan nak pergi setiap malam ganjil saja. Semua malam daripada dulu sampai habis kan raya kita buat ibadat. Insya-Allah kalau duduk 10 malam tu insya-Allah dapat dan insya-Allah lah. Ini diterangkan dalam hadis berikut. Tengok hadis pula seterusnya 181. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tabiqul ashral wa awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Rawahu Bukhari wa Muslim. An Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beriktikaf pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Demikianlah halnya sehingga baginda diwafatkan oleh Allah SWT. Kemudian amalan iktikaf itu diberikan istri baginda sesudah itu. Tengok mana baginda SAW ini sentiasa beriktikaf di 10 hari yang terakhir ni. Baginda sampai baginda wafat. Sampai wafat mana diteruskan oleh istri baginda dan para sahabat
Mana tak kata bila suami baginda dan isteri Nabi wafat, tapi isteri Rasulullah buat mana itikaf. Itikaf masih dia pergi itikaf lagi. Hadis selanjutnya 182, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa sallallahu fajra thumma dakhala mu'takafahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak beriktikaf, baginda sembahyang subuh pada waktu fajar, kemudian baginda masuk beriktikaf di tempatnya yang khas di masjid. Jadi Rasulullah dia ada tempat khas, tempat yang memang dia ada tempat itulah. Kita pun kalau kita nak iktikaf, mana kita carilah penjuru mana kita duduk. Duduklah pada tempat kita lah, tempat khas kita, maka kita main duduk tu lah. Tak ada masalah lah. Jangan tempat orang lah, tempat orang ada duduk tu kita pergi duduk tentu. Jadi kita carilah tempat kita. Menurut huraian ulama rahimahullah, rukun iktikaf ada 4 perkara. Ada 4 perkara rukun iktikaf ni. Perkara iktikaf. Yang pertama kena niat. Jika iktikaf itu sunat, hendaklah niat di hati sahaja aku mengerjakan sunat iktikaf. Maksudnya aku nak iktikaf sunat kerana Allah Taala. Aku nak iktikaf kerana Allah Taala. Ya. Kalau pula iktikaf itu wajib kerana bernazar untuk iktikaf, maka hendaklah diniatkan hati saja mengerjakan fardu iktikaf. Kalau dia nazar, nazar, dia kata aku ni kalau dapat apa-apa kan, dapat naik pangkat kan, nak kejar, aku nak iktikaf di masjid seminggu. Dapat naik pangkat contohnya, kena duduk seminggu. Dia tak boleh keluar seminggu, tapi bolehlah keluar kalau nak pergi makan, nak pergi buat minyak, semua tu boleh lah. Kalau kita nak nazar ni biarlah yang kita boleh buat ya. Dengan nazar yang bukan nazar berharap tak boleh lah. Nazar apa yang patut kita tak puasa. Nazar dengan puasa, boleh tak puasa sehari, tak ada masalah lah. Dengan puasa aku nazar ni dapat nak puasa sebulan. Kalau puasa sebulan pula berturut-turut, tak gitu kan. Niat yang betul-betul lah. Kalau kita nak iktikaf, kata niat aku nak iktikaf. Niat aku kalau boleh ni nak iktikaf. Iktikaf tu pakai waktu mana, masa mana. Kalau nak iktikaf sehari, kita nak sehari. Dan duduk di masjid ni sehari. Mana dia lapak saja mengerjakan fardu iktikaf. Ataupun sejauh ini mengerjakan fardu kerana Allah kan. Baik, rukun yang kedua, rukun iktikaf ni kedua masjid. Tidak sah beriktikaf di tempat yang aula beriktikaf di masjid, tempat mengerjakan sembahyang daripada masjid yang lain. Jadi kita nak pergi surau, boleh tak iktikaf? Tak boleh. Di surau ke, di musrada ke. Mana kalau tempat jemaat, kalau masjid itu dibuat jemaat, mana tinggal masjid, mana kita sah. Kalau di surau semua tu, kita niat tak juga. Sebab tu surau dia tak iktikaf, dijadikan sebagai masjid. Mana bila tak di masjid, orang perempuan dia boleh masuk lah. Dia walaupun dia suci kan, dia boleh masuk. Tapi kalau bila dia di masjid, dia orang perempuan tak boleh. Orang dalam haid tak boleh masuk dalam masjid. Beza tu lah. Baik, yang ketiga daripada rukun iktikaf ni, berhenti di masjid sama ada lama atau sebentar. Bermakna dia mesti duduk di masjid. Bila nak kata nak iktikaf tu mesti duduk di masjid. Tempat yang dikatakan masjid, kawasan mana masjid, kan?
Ya, sama di luar ni kan, atau di luar dulu, di luar ni. Ingat, seluruhlah di luar apa semua tu. Dia katakan masjid lah. Bukan sampai mana di luar pun pada itu, bukanlah. Kawasan dalam masjid. Walaupun ni dewan, orang kata dewan musola, dewan tempat sembahyang. Di luar tu pun, kalau Jumaat, tempat sembahyang juga kan. Kalau waktu lain tak tahu lah. Mana di luar pun dikatakan masjid juga lah. Mana lama akan sah kan? Tak kira. Kalau kita masuk maksudnya 5 minit ya. Masuk 5 minit, 5 minit pun kita niat. Aku nak tinggal masjid ni. Sunat kan? Dah dapat pahala. Kalau duduk sejam, dapat pahala sejam. Duduk 2 jam. Kalau duduk sampai pagi esok pahala. Kan? Jom itikaf kami pagi esok pagi menjelang Ramadan. Pada sepanjang masa. Tapi dia keluar pergi tandas kan, habis dia masuk ni balik lah. Kan? Dia keluar tu batal lah. Bila kita keluar tu batal lah niat kita tadi. Kita masuk ni niat balik. Yang keempat, orang yang beriktikaf disyaratkan Islam. Inilah orang Islam. Orang kapiak tak boleh lah nak iktikaf apa. Kan? Berakal dan suci daripada hadas besar. Dia tak boleh, dia mesti berakal lah. Kan? Dan suci daripada hadas, bukan dia dalam hadas besar. Hadas kecil tak faham. Dia boleh iktikaf je pak. Orang pala kuat lah. Kan? Dia duduk dah tak ada ayat semayang lah. Hadas kecil mana dia nak pegang Quran tak boleh. Nak semayang tak boleh. Duduk saja kan? Zikir boleh lah. Zikir apa saja, zikir selain daripada baca Quran. Baca Quran boleh lah. Kalau dia hafal dia ingat dia baca Quran. Jadi ada besar tak boleh. Ada besar nak masuk masjid tak boleh. Ini orang yang tak ada ayat semayang ni dia nak masuk dalam masjid. Dia masuk saja, dia tak boleh semayang. Dia nak iktikaf boleh lah. Baik, uraian lanjut mengenai hukum-hukum iktikaf ini dibentangkan dalam kitab-kitab fiqh. Mana nak lebih mendalam lagi, hari ni kena ada kitab dia lah, bab iktikaf. Baik, keistimewaan Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabi di Madinah dan Masjidil Aqsa. Kehebatan Masjidil Haram di Mekah, di Masjid Madinah dan Masjid Aqsa. Sekarang ni kita tak boleh nak pergi lah kan. Nak pergi buat umrah tadi ni. Main penyakit ni kan, habis satu dunia. Orang nak buat umrah pun tak boleh. Sampai tak pernah akibat daripada COVID-19 ni, dari China ni kan. Semua negara hampir satu dunia dah sekarang ni. Kita kena mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan penyakit ini sangat bahaya. Wabak macam kita awal dulu ayam, penyakit ayam, penyakit awam. Kalau kena mupok-pok nanti cepat kan. Jadi kita tidak jauh lah. Kita daripada wabak-wabak itu. Banyak tahu orang-orang bukan Islam ni, mereka ni makan macam-macam kan. Di China kita tahu macam-macam makan sebab tu ni habis mereka makan main nak apa pun semua. Mereka sapu semua. Kan kita orang Islam ni benda-benda tak makan, benda-benda jijik tu hak halal pun kadang-kadang kita tak lalu nak makan kan. Ni mereka ni tak tahu hak halal, hak haram, hak tu dia suka kan. Pula makan pula cara menyeksa apa semua tu. Itulah Allah bagi balat. Kena sedap lah tu. Kena sedap lah. Tak jauh lah pertama kita orang Islam ni daripada bala bencana begitu lah. Itu satu orang kata balak lah tu kan. Sampai kita nak pergi umrah pun tak boleh. Sampai orang Palamuan tu bukan melibatkan dia orang je kan. Melibat kita habis dengan orang Islam ni. Orang Islam habis kita tak boleh nak buat ibadat. Tak tahu kalau sampai haji esok ni tak tahu lah.
Macam mana orang nak mungkin bulan 8 bulan 9 ni kan, macam mana kita harap mana Allah hidupkanlah Allah ni kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fil masjid hadza khairun min alfi salatin fima siwa illa masjidil haram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu sembahyang di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 sembahyang di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Ini masjid Nabi bagi tahu di masjidku. Kita sembahyang di masjidku, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, lebih daripada 1000. Ini hadis sahih ni, riwayat Bukhari Muslim. Lebih 1000 sembahyang di masjid yang lain. 1000. Buat satu sembahyang maghrib tadi. Kita buat. Mana dapat 1000 kali tu? Kalau nak buat 1000 kali, berapa lama? Kita sembahyang sekali, baru sekali kan? Kalau di sini kita dapat 27. Kalau jemaah dapat 27 kali. Kan? 27 pahala. Ini 1000 dapat lebih afdal daripada 1000 masjid lain. Pada di masjid ni kita buat 1000 kali. Sama sana. Itu pun lebih. Nak buat bayar, kalau nak boleh buat 1000 kali sembahyang maghrib tu, berapa hari nak boleh selesai? 1000. Mana 1000 rakaat kan? Kalau 3 rakaat, 3000. 3000 rakaat. Kita sembahyang tarawih 23 rakaat pun Allah letih harga 23. Ni 3000. 1000 kali ya. Bayangkan itu pahala tak nampak tu. Tak nampak. Kalau nampak kan, tak nampak. Kalau nampak nak lah kan. Tak nampak ni bayang kan. Baik, tengok hadis lain tak. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjid afdalu fi alfi salatin fi ma siwa ila Madinah Haram wa salatun fil Masjidil Haram atau min alfin salatin fi ma siwa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu sembahyang menjadi lebih afdal daripada 1000 sembahyang masjid lain. Sama dengan tadi lah. Kecuali Masjidil Haram Mekah. Dan satu sembahyang di Masjidil Haram pula lebih afdal daripada 100,000 sembahyang di masjid-masjid lain. Lagi dahsyat. Itu Masjidil Haram. Masjidil Haram 100,000 kali. Itu lagi. Tadi 1000, hanya 100,000. Berapa kali ada? 10,000, 20,000, 30,000, sampai 100,000. Berapa kali bisa 1000 tu kan? Tak 1000 kepada di 1,000 kan? Berapa tahun kita nak buat sembahyang tu? Kalau nak sembahyang ni, berapa tahun lah nak dapat 100,000. Ni sekali buat. Kalau kita tidur sana sebulan, tiap waktu ni sembahyang sunat lagi, Allah juta. Tu ada 2 orang. Tetap dia buat ibadat banyaklah, balik Malaysia ni. Tak apa nak sembahyang lah. Dia tak sembahyang lah, dah banyak rasa dah. Cukup lah kan? Kalau jumlah-jumlah, banyak. Berapa juta. Sini berapa ya kan? Boleh kan? Itu fahaman sesat. Fahaman itu sesat lah. Kalau dia pakai memang buat itu lawak-lawak lah. Tak tahu kan? Kalau dia buat pegang itu pun sesat lah. Pun sesat. Bukan nak bagi hal dia tu kan? Itu pahala. Mana hebat tu kita buat. Kan? Mana sebab tu kita pergi sana kita buat betul-betul ibadat. Balik sini buat ibadat seperti biasa. Tapi kan yang singgah yang kita ni, dia pergi Mekah tu dia mati buat ibadat. Waktu tak tinggal. Balik masjid jangan main. Ada kan? Di Mekah Madinah puluh semua. Takut dia fikiran macam tu. Fikiran yang tadi kan, aku buat sana banyak lah. Jadi sekali-sekala aku main bayang. Sekali-sekala apa kan. Takut fikiran macam tu. Kita kalau boleh, dah pergi sana buat, main sini, lagi kuat lah kan. Lagi kuat lah, pada kuat tadi. Tak banyak lagi lah. Lagi banyak. Ni, sebenarnya tak nampak hogar.
terima umrah kita, haji kita tu, dia berarti ada perubahan. Kan dari orang main surah semajin, main surah sentiasa dia ada dari itu. Itu tanda-tanda kalau Allah terima ibadat kan. Kita kenal itu lah. Mana pahala tu cukup banyak. Mana setengah ulama kata bukan di macam di Madinah Haram. Hanya bukan dalam masjid saja. Di sekitar tanah haram. Sekitar tanah haram luasnya. Mana kalau kita semayang di hotel pun pahalanya 100 juga. Tapi tak elok, tak sesuai lah kalau orang tu dia pergi semayang tak mau pergi masjid. Tapi ada ulama kata mana yang tanah haram tu, kalau kita nisbah orang pergi buang orang dia tahu lah Tan'im. Tan'im tu sepadan lebih kurang 7 km. 7 km dari Mekah nak pergi Tan'im 7 km. Di situlah kita kena keluar sikit. Dalam masjid tu dia ada kan tanda mana niat tu kena niat di luar je lah. Jangan niat dalam masuk dalam tanah haram. Kalau niat tanah haram kena bayar dam. Mana kena luar sikit. Dari situlah mana dapat pahala 100,000 tu. Kawasan tanah haram tu. Dalam masjid tu memanglah tak dapat tidak lah. Tapi di ulama kata mana walaupun dia kawasan tanah haram pun dikira dapat pahala 100,000. Kalau di masjid Nabi dia kata di masjid aku. Semayang di masjid aku. Kan? Bila masjid aku tu hanya dalam masjid lah. Lepas ulama kata kalau dalam masjid, kalau zaman Rasulullah, zaman Rasulullah antara masjid itu dengan Raudhah lah. Kalau orang pergi masjid Nabi kan tengok Raudhah nak sak mana kan? Raudhah, tempat taman-taman syurga tu. Di antara Raudhah tu adalah taman-taman syurga. Nabi kata kan. Nabi kata dengan makam Rasulullah. Itulah rumah Nabi dulu, itulah masjid Nabi dulu. Kan sama dah pun. Tapi sekarang ni dibuat jadi masjid luar, dibina. Kalau tak buat masjid macam mana pula orang lagi yang banyak kan. Tapi dah ulama kita lagi duduk dalam masjid, walau besar mana pun dikira dalam masjid. Kalau duduk masjid tak ada lah. Kalau sekali dia besar masjid, kan masjid benar pun besar kan, di luar duduk dalam masjid tu pahalanya mana 1,000 lah. Kalau keluar masjid tak ada. Nak bagi di masjid yang haram, di tanah haram. Mana tak haram tu di luar masjid pun tanah haram lagi. Jadi ada berapa dia punya perimeter dia kan, kawasan sepadan haram tu. Itu dia dapat mengadas 100,000 pahala. Bandingkan masjid Nabi 1,000. Baik, dalam kedua-dua hadis ini Rasulullah SAW menggalakkan umatnya sama ada yang tinggal menetap di Mekah dan Madinah atau yang datang di seluruh dunia untuk mengerjakan ibadat haji atau umrah supaya mengerjakan sembahyang sebanyak-banyak yang dapat di kedua masjid yang mulia itu untuk mendapat pahala yang berganda-ganda. Jadi kita pergi sana hulun, nak kata hulun, jangan dua asyik kan. Orang kata setiap waktu kita jangan tinggal, orang kata setiap waktu kita pergi sembahyang menjelang, kecuali kita pergi ziarah lah. Kadang-kadang pergi ziarah waktu tak sempat dan sembahyang. Tapi bila ada di hotel kita di hotel di Mekah tu, janganlah orang kita madah Nabi kan, dengan tak usul apa kan, madah Nabi dialog dengan tu madah pergi juga dalam orang kita buang sihat pun pergi juga, insya-Allah sihat. Kita nak belut pahala bukan senang nak main kan, nak pergi sana orang 7-8 ribu baru boleh pergi. Itu kan tak boleh pergi selalu. Kan kalau orang ada tak ada masalah. Kita ni kadang-kadang 2-3 kali gagal tu pun nak pergi pun ayam kan. Ni pula dah jadi bunyi ni tak boleh nak pergi pula. Lagi susah lah. Kita nampak ke tak? Jadi itulah. Kita dapat memahamilah orang kata tempat di masjid ni, masjid yang paling hebat, Masjidil Haram, Masjid Nabi. Dan ada satu lagi lah yang dalam hadis ni yang biasa. Jadi kita kumpul dulu yang sama lagi insya-Allah dalam hadis yang disahkan dalam Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
man shalla bi mithli arba'in salatan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana ya fattah ya fattah ya futuh ala arifin ya nurul nawwir qulubana bi nuril hidayatika wa nawwir habibaka sayyidina Muhammad wa nabi syamsaka abadan abada wa nastaghfiruka ma 'allamtana fadlan 'alaina 'inda hajatina. Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wa qina subulas salam wa najina minal dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا